Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najwan bin Rosli. Saya dari Diploma Syariah Islamiyah. Nombor matrik saya ialah 23 DSIS 0004. Dalam slide ini, kami akan membentangkan tentang ijtihad pada zaman Ali bin Abi Talib. Sebelum saya masuk kepada topik utama perbincangan pada slide ini, saya akan menerangkan dahulu apa itu maksud ijtihad. Makna ijtihad dari segi bahasa bermaksud ijtihad berasal daripada kata ijtihada yang bermaksud menggunakan tenaga sepenuhnya. Dari segi istilah pula, mencurahkan tenaga sepenuhnya dan sebanyak mana untuk mendapatkan hukum syarak yang berbentuk amali dengan cara ijtihad daripada dalil-dalil dan sumber syarak. Antara ijtihad Ali bin Abi Talib ialah kemaslahat agama. Kemaslahat agama boleh dikumpulkan kepada dua peringkat mengikut tahap keperluan dan tahap kepentingan, iaitu daruriyat dan hajiyat. Daruriyat. Pada peringkat daruriyat, Ali bin Abi Talib telah berijtihad sebagaimana ungkapannya, as-salah imadah Islam, fala yajuz at-tahwin fi adaiha wala at-takasil anha wa min tarakiha taksila. I'tiqad wujubiha fahuwa kafir murtad. Tajra alaihi ahkamul murtadain fi kulli syai'. Artinya, solat adalah tiang agama Islam, maka tidak boleh lalai dan malas dalam melaksanakannya. Siapa yang meninggalkan solat dengan malas, bila ia meyakini solat itu wajib, maka ia termasuk kafir murtad. Untuk itu, segala sesuatunya berlakulah hukuman murtad baginya. Kutipan di atas menjelaskan bahawa seseorang yang meninggalkan solat kerana malas, menurut Ali ibn Abi Talib, dapat dihukum kafir murtad jika dia meyakini solat itu ialah perkara yang wajib. Ali berkata juga, solat adalah tiang agama, maka manusia jangan meremehkan kewajipan ini dan kamu tidak boleh malas dalam melaksanakannya. Ijtihad Ali tentang keadaan di atas, sesiapa yang tidak mahu solat atau meninggalkannya kerana malas bererti dia telah mengancam kewujudan agama. Kekalkan kehadiran agama dalam Islam adalah salah satu aspek asas dalam Islam. Dalam hajiyat pula, Ali berijtihad bersungguh-sungguh dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum agama dengan tujuan untuk memudahkan orang ramai. Ali bin Abi Talib berkata, orang musafir hendaklah mengqasarkan solatnya, seperti mana ungkapan Ali bin Abi Talib, yang bagi lil musafir inna yashadidus salah. Qala Ali bin Abi Talib, as-salah as-safar raka'atan, wa qala idza safarat fasala salawat kalaha raka'atain ila al-maghrib fa innaha salasa, wa qasar as-salah fi as-safar wajib hatta innahu law atamus salah lam tajzaiha. Artinya, solat dalam perjalanan adalah 2 rakaat. Lebih lanjut, Ali bin Abi Talib mengungkapkan, apabila kamu dalam perjalanan, maka hendaklah solat 2 rakaat pada semua waktu solat kecuali solat maghrib, kerana solat maghrib itu dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Mengqasarkan solat dalam perjalanan hukumnya adalah wajib, sehingga kalau seorang menyempurnakan rakaat solatnya sewaktu dalam perjalanan, maka tidaklah membadai solatnya itu. Kesimpulannya, dalam solat,
hukum qasar solat adalah mengikut kata-kata Ali bin Abi Thalib. Apa yang dinyatakan oleh penulis di atas adalah selaras dengan prinsip dan semangat perundangan syariah dalam rangka kerja, memberi keselesaan dan mengelakkan kesukaran untuk orang yang melancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Adib Azfar bin Wan Ahmad Tarmizi, nombor matrik 23 di SIS 0016. Saya akan membentang tajuk kemaslahatan harta bagi Ijtihad Ali. Yang pertama, Al-Adilah fi Tawzi' al-Usul, keadilan dalam pengagihan harta. Sayyidina Ali sangat menekankan prinsip keadilan dalam pengagihan harta. Ia berpegang kepada prinsip bahawa kekayaan mesti diagihkan secara adil di kalangan semua individu dan kumpulan, tanpa memihak kepada kumpulan atau individu tertentu. Yang kedua, Al-Zakat wal-Infak, zakat dan perbelanjaan. Fiqh Sayyidina Ali merangkumi kepentingan memberi zakat derma wajib dan perbelanjaan sukarela harta peribadi untuk membantu mereka yang memerlukan. Yang ketiga, Al-Miras al-Adil, untuk harta pusaka yang adil. Sayyidina Ali menekankan kepentingan mengurus harta pusaka secara adil dan mengikut peruntukan syariah Islam. Ini termasuklah pembahagian harta yang adil di kalangan ahli waris. Yang terakhir, Al-Ta'lim al-Mali, pendidikan kewangan. Sayyidina Ali juga mempelajari kepentingan pendidikan kewangan. Ia memahami keperluan untuk memahami cara mengurus aset dan melaburkannya dengan bijak. Sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arif bin Sidi Ahmad, nombor matrik 23 di SIS 0014. Slide ini saya akan membincangkan tentang ijtihad Sayyidina Ali dalam kemaslahatan jiwa. Ali bin Abi Thalib mengeluarkan fatwa dan keputusan undang-undang sebagai hasil ketekunan yang dibuatnya untuk memelihara manfaat jiwa. Ini boleh diklasifikasikan apabila dikaitkan dengan pendekatan tujuan syariah ketiga peringkat mengikut tahap keperluan dan kepentingan, iaitu peronda, keperluan dan kubu. Pemahaman Ali bin Abi Thalib tentang kemaslahatan jiwa melibatkan pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Beliau percaya bahawa undang-undang Islam harus ditafsir dan diterapkan dengan mengambil kira kepentingan jiwa baik dari segi rohani maupun material. Sebagai contoh, Ali bin Abi Thalib sangat mementingkan hak individu dari segi kebebasan, keadilan dan perlindungan daripada ancaman terhadap kehidupan manusia. Ia juga menggalakkan keamanan dan keadilan dalam masyarakat sebagai sebahagian daripada faedah jiwa. Taujih ruhi, orientasi kerohanian, ialah Ali menggalakkan mengarahkan jiwa kita kepada Tuhan dari segi perbuatan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Beliau meyakini kepentingan beribadah dan mengabdikan diri kepada Tuhan untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, keadilan dan kesaksamaan. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan keadilan dan kesaksamaannya. Dia berusaha untuk mencapai keadilan dalam masyarakat dan memastikan hak rakyat. Ini mencerminkan kepeduliannya terhadap aspek kerohanian dan moral melalui pencapaian keadilan. Yang ketiga, pendidikan. Dari segi pendidikan, Ali memberi perhatian yang besar untuk mendidik manusia dan membesarkan mereka tentang nilai dan akhlak Islam. Beliau mempromosikan sains pendidikan sebagai alat untuk membangunkan jiwa dan mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, komunikasi manusia. Ali bin Abi Thalib menggalakkan pembinaan hubungan manusia yang baik dan kerjasama antara manusia. Beliau percaya akan kepentingan kerohanian dalam meningkatkan komunikasi dan persefahaman antara manusia. Yang terakhir, nilai moral. Ali menganggap nilai moral sebagai asas penting untuk kerohanian dan pembangunan rohani. Dia menggalakkan integriti, kejujuran dan perjuangan menentang ketidakadilan dan rasuah.
Seterusnya ialah kemaslahan akal. Untuk menjaga dan memelihara kemaslahan akal bagi seseorang pada berbagai kesempatan sisi kehidupannya, Ali ibni Abi Talib mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum sebagai hasil ijtihad yang telah dilakukan dalam rangka memelihara kemaslahan akal seseorang tersebut. Pada peringkat Duriyat telah berijtihad bahawa wajibnya had meminum minuman kham sebanyak 80 kali dera bagi pelaku, baik sedikit maupun banyak. Sementara pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan sebahagian zaman Umar, had meminum kham hanyalah 40 kali dera. Adanya ketentuan ini menurut Ali adalah untuk menjaga dan memelihara akal seseorang agar tidak terancam akalnya. Sebab akallah yang membezakan manusia dengan makhluk lainnya, sekaligus akal juga menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Oleh itu, tidak berfungsi dan hilang akalnya seseorang akan mengakibatkan kehidupan manusia serta dapat menimbulkan kerosakan di atas muka bumi. Ketentuan 80 kali dera tersebut ditetapkan oleh Ali berdasarkan qiyas kepada had dan didasari juga kepada Sa'ad al-Difri sebab menurut Ali, sebagaimana riwayat yang diungkapkan oleh Imam Malik, diriwayatkan dari Malik Thawr ibni Zaid al-Dili bahawa Umar ibnu Khattab meminta pendapat sahabat tentang ketentuan hukum bagi peminum kham. Ali berpendapat bahawa hukum adalah 80 kali dera, kerana apabila seseorang meminum kham maka ia akan mabuk. Apabila ia mabuk, akalnya akan hilang, dan apabila akalnya hilang, ia akan mengigau. Menurut Ali ibni Abi Talib, atas dasar qiyas yang mengigau, pembicaraan tidak akan terkontrol. Untuk itu hukumnya sama dengan had haf, iaitu orang yang menuduh berzina, yakni 80 kali dera.